Okey. So hari ini kita akan belajar 2.3 pembezaan peringkat kedua. So kalau kamu tengok 2.2 itu ialah pembezaan peringkat pertama. Seperti yang cikgu cakap lah, ambil jawapan beza sekali lagi. Itu saja. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi satu persamaan. Okey, cikgu bagi satu persamaan. Okey, Y sama dengan 4S kuasa 3 tambah 5S kuasa 2 tolak 6S tambah 9. So you mainan kalau kamu tengok sini tak ada kurungan. Ini baru awak boleh buat beza satu demi satu. Okay. So apabila kita nak buat pembezaan dy ds. Okay, cikgu cari orang. Tadi last masuk Syafiqah kan? Okay, Syafiqah, cuba bezakan ini. Okay. Nak gunakan rumus apa untuk pertama ini? Syafiqah yang masuk? Betul lah Syafiqah yang masuk. Syafiqah tak boleh cakap ke apa ceritanya? Syafiqah? Teacher. So kalau yang pertama ini nak pakai rumus apa untuk bezakan dia? Sebab kita beza satu demi satu sebab tak ada kurungan langsung di sini kan? Syafiqah cepat. Kejap teacher. Tengok muka surat. Kenapa kejap terus cakap di sini? Tak payah buka saja muka surat 3, rumus yang ada terus cakap. Cikgu tak nak jawapan terakhir. Siapa boleh terus bagi saya jawapan terakhir itu terus. Kalau siapa tak boleh, baca ikut formula aja. Okey, jom cepat. Apa? Masuk dalam rumus. Buka muka surat 3, tengok rumus, cakap aja. Mana pergi tu lah? Hilang. Okey, Alisa? Alisa? Ya. Okey, rumus apa? 3. Okey, tak. ANX tu. Sekejap. Okey, apa? Tengok nota. Tapi lama-lama kena hafal rumus 12X kuasa 2. 12X kuasa 2. Okey. Syafiqah, kalau you tak boleh 4 kali 3 ialah 12. Cakap je 4 kali 3. Okey, Alisa sambung. Ini, sorry. Tangan saya sentuh. Okey, rumus 3 juga. Okey, jawapan? 15X. Mana kata 15? Ini 5X kuasa 2. 10. Sorry. Tak apa. 10X kuasa 10X. 1. Okey, yang ini S kuasa 1 biasanya kita tak tulis lah. Okey, kalau ini? Rumus 2, negatif 6. Okey, negatif 6. So, yang ini? Kosong. So, kalau kamu tahu tanpa kosong nanti ringkas akan buang, boleh tak tulis terus Kalau tak pasti tulis dululah. Okey? So, yang maksudnya pembezaan peringkat kedua ialah selepas kita dapat jawapan ini, kita buat sekali lagi pembezaan terhadap dia. Okey, maksudnya kita buat pembezaan kepada ini, dan kepada ini. Jawapan hasil pembezaan kali pertama, peringkat pertama itu, kita buat pembezaan sekali lagi terhadap jawapan itu. Itu dipanggil sebagai pembezaan peringkat kedua. Okey, Syafiqah boleh standby jawab soalan sudah? Syafiqah, hilang terus. Ada teacher. Okey, jom. Macam tadilah, kalau tak boleh terus cakap 12, cakap saja 4 kali 3. Nanti baru kita kira, tak ada masalah. Okey, yang pertama. Nak gunakan rumus apa? 3. So, buat? 24X. 24X. Okay, lepas tu kita pergi yang kedua ini. Gunakan rumus? 2. Jawapan? 10. Hubungan antara mereka? Hubungan tambah. Tambah Okey. Kemudian yang ketiga, bezakan ini? Kosong.
Kosong. So kalau kamu tahu tolak kosong nanti, kalau ringkas pun tak ada, boleh tak tulis terus lah. Boleh ya? So di sini kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis di sebelah kiri ini. So ini kali pertama saya buat pembezaan. So saya tulis dy dx. Bila sampai baris yang seterusnya, saya nak buat pembezaan lagi ke adat jawapan tu. So ini sudah kali kedua. So di sini cikgu tulis d2y dx kuasa 2. Ini cara tulis dia. dy dx d2y dx kuasa 2. So sebenarnya pembezaan tak semestinya hanya 2 kali aja. Boleh banyak kali. Boleh banyak kali. So understood lah, kalau nak buat 3 kali d3y dx kuasa 2. Kuasa 3, sorry. So awak tengok nombor ini, awak tahu sendiri nak buat berapa kali. Tapi untuk sukatan kita memang tak ada dah sampai peringkat ketiga. Kita maksimum sampai peringkat kedua aja. Hanya lain kali kalau awak masuk U itu, awak akan belajar lah. Awak akan belajar, suruh awak buat pembezaan banyak-banyak kali. Cikgu pernah satu semester di U, buat pembezaan banyak-banyak kali punya. So lecturer punya soalan satu baris saja. Tapi kami bila nak jawab soalan itu, kami ambil sampai 4 muka surat. Testpack punya 4 muka surat tau, bukan buku latihan pendek itu. Sebab apa? Lecturer suruh kamu buat pembezaan banyak kali. Banyak kali sampai kadang-kadang lost. Sudah buat sampai berapa kali lah. Kesemat di situ. Okay? So ini kalau cikgu tulis dalam bentuk Y. Kalau cikgu tulis dalam bentuk Y. Kalau cikgu tulis dalam bentuk fungsi, katakan fx. So kali pertama kita buat satu tanda macam ni aja lah. So kali kedua 2 kali lah. So kali ketiga 3 lah. Kali keempat 4 lah. Macam tu aja. Boleh? So kita tengok contoh lain. Kita bagi contoh extra. Diberi fs sama dengan 5 3x tolak 1 kuasa 4. Cikgu kata cari, tulis bawah lah ya, cari f. Yusma Imran, ini sepatutnya pakai rumus apa? Rumus kuasa. Rumus kuasa. Buat nanti cikgu salin soalan semula. So fs sama dengan 5 3s tolak 1 kuasa 4. Buat. 20. 20. 3x tolak 1 kuasa 4. Kuasa 3. Kuasa 3 ataupun tulis 4 tolak 1 lah. Sambung. 3. Boleh ringkas? 60 darab 3, 20 darab 3. Ya, 60. Boleh ringkas lagi? Tak boleh dah. Sampai sini awak sudah buat berapa kali pembezaan? Sekali ya. So kalau kamu nak tulis, ini baru sekali. Yang bawah ni kalau nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun cikgu faham sebagai awak baru buat sekali. Baris 2 kepada baris 3, saya bukan nak buat pembezaan, saya nak ringkaskan jawapan. Sambung. Sebab cikgu tanya pembezaan peringkat 2. So sambung. 60 darab 3 je. 60 darab 3. So kalau kita tak boleh cepat, kita tulis dulu, tak apa. Sambung. 3x tolak 1 kuasa 2. Lepas tu 3 juga. 3 juga. 3. Ringkaskan. Sekejap je, saya ambil kalkulator. 180 je. 180. Ini 3s tolak 1 kuasa. Boleh ringkas lagi? Uh, 180 darab 3 sekejap je. Berapa?
540. 540. So di sini kita tengah buat pembezaan kepada jawapan tadi kan. So ini sudah kali kedua. Okey. Baris yang seterusnya masih lagi kedua sebab kita tengah ringkaskan. Okey. Okay, satu contoh lagi sambil buat ulang kaji lah. Okey. Okey, diberi G. Tak semestinya F cikgu boleh tukar simbol nama fungsi boleh tukar kan. Okey, katakan cikgu bagi S kuasa 2 tambah 2X kuasa 5. Okey. Cari G okey. Kiasadina. So macam nak buat? Ya. Okey. 1 darab 5. Okey, 1 darab 5. X kuasa 2 tambah 2X kuasa 4. Kuasa 4. 2X tambah 2. Okey, sambung. 5. X kuasa 2 tambah 2X kuasa 4. 2 kosong. Mesti tukar pula 2 kosong. Sorry. Ini 2 tanpa kosong. 2 tanpa kosong. Okey. Kisah ini cikgu nak tanya. Okey, ini awak buat pembezaan kali pertama kan? Betul? Okey, baris 1 bagi baris 2 awak tengah buat apa? Ringkaskan. Ringkaskan. Habis ini macam mana ringkas jadi ini? Awak seolah-olah tengah buat beza lagi kan? So awak tengah ringkas ke awak tengah beza? Macam mana tu? Tak. Okey, sini pergi sini cikgu nampak ni 2S tanpa 2, awak bukan ringkaskan. Awak macam tengah buat pembezaan. So soalan saya sekarang, baris 1 dan baris 2, awak tengah ringkaskan ke awak tengah bezakan? Bezakan. Tengah bezakan. Kalau awak tengah bezakan, soalan saya tepang ini pula kenapa macam tak ada apa pun? Macam tak buat pembezaan pula? Awak sudah cukup ada 2 kerja. So mula-mula cikgu nampak ini ialah awak tengah ringkas. So kita tengah ringkas, kita ringkas. Habis ringkas baru nak beza. So jangan buat separuh itu tiba-tiba tukar idea. Faham? Okey, faham. Betulan sikit Okey. So, inilah tempat mula salah Okey, kita ringkas So ini sepatutnya 2X tambah 2. 2S tambah 2. Okey, lepas tu? Dah. Tapi apa yang awak rasa? Awak cakap macam tadi, tak betul tak apa. Cikgu beritahu lah apa masalahnya. Itu yang cikgu nak sebenarnya. Okey, jom. Lepas tu buat yang tu ke pembezaan kali kedua. Okey, ya. So sini kita baru siap pembezaan kali pertama. So sekarang kita akan pergi buat pembezaan kali kedua. Okey, macam mana? 5 darab 4. Awak nak gunakan rumus apa? Rumus kuasa. Betul kan tu rumus kuasa? Bila dia ada 2 kurungan di situ? Dia pegang bentuk kuasa. Okay, so di sini cikgu nak beritahu ialah tidak semestinya bila kita buat kali pertama kita gunakan rumus 7 bentuk kuasa, rumus kali kedua mesti macam itu juga. Okay, memang bila kita nak buat pembezaan peringkat kedua, memang tengok semula. Ini sepatutnya saya nak pakai rumus apa? Tak ada kaitan dengan sebelum. Sebelum ini you gunakan bentuk darab, you gunakan bentuk kuasa. Bila ini pergi yang seterusnya tak semestinya sama. Okay, so ini tak sesuai gunakan bentuk kuasa sebab belakang ada benda ini. Boleh? So kisah ini apa yang sesuai?
Rumus darab ke teacher? Okay, bentuk darab. Kalau kamu kata bentuk darab, apakah U kamu? 5. Okay, U kamu 5. V. V tak. kamu? Tak, okay. Macam mana? U tu 5 dalam kurungan X kuasa 2 tambah 2 X kuasa 4 boleh ke teacher? Nanti kita tengok boleh ke tak boleh. V kamu? 2X tambah 2. 2S tambah 2. Okay. So kalau cikgu buat U darab V, adakah saya boleh tapak atas sini? Boleh tak? Kalau cikgu buat U darab V, adakah saya boleh tapak atas? Maksudnya, cikgu letak je lah U saya, cikgu letak U di sini, V di sini, adakah saya boleh tapak macam atas? Sebab tanya saya boleh tak boleh, so cikgu tengah terangkan boleh ke tak boleh. Adakah boleh jadi atas? Boleh ke? Boleh, okey. Itu pertama kita akan tengok lah. Kedua kita akan tengok ialah, okey, mampu tak awak bezakan U ini? Ataupun kalau nak bezakan, awak nak gunakan rumus apa? Rumus macam kat atas tu boleh ke? Rumus kuasa tu. Okey, boleh sebab depan kurungan itu 5. Okey, V boleh beza tak? Boleh? Boleh. Maka tadi awak kata cikgu boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, itu cara kita tengok. Pertama kita tengok, kita kabun benda itu sama tak dengan apa yang kita nak beza itu. Kedua yang kita tulis UV itu, mampu tak kita buat pembezaan? Okay? Sebab ada di antara kamu mungkin akan tertanya-tanya, cikgu, bolehkah saya buat U sama dengan 5, V sama dengan ini? Okay? Bila cikgu darat, cikgu memang tapak atas ini. Tapi ini kita boleh bezakan. Ini mampu tak awak bezakan? Kalau awak mampu bezakan, boleh. Sebenarnya boleh tapi sangat rumit lah. Pilihan tadi Kak Dina ini yang betul. Bawah itu boleh buat tapi jauh-jauh lebih rumit. Okay ya. So kita pakai saja idea yang senang ini ya. Yang susah itu tak payahlah. Okay, buat pembezaan. 20. 20. Dalam kurungan X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2. Kuasa 2? Kuasa 3. Kuasa 3. Okay, kuasa 3. Okay. V pula. Sialah. Macam rumus kuasa tak habis lagi. Kena 20 tu darab dengan 3 ke teacher? Tak. Awak punya rumus darab tak habis lagi. Mana belakang dia? X kuasa 2. Sudah beza ke belum? Kan kita yang belakang itu kena bezakan apa yang dalam kurungan kan? So kalau bezakan ini pakai rumus apa? Rumus 2. Rumus 3. Okay, rumus 3 tapak 2X. Bezakan ini? Tambah 2. Okay, tambah 2. Okay, boleh ya? Jauh sikit. B sama dengan 2X tambah 2. Boleh ringkas? Boleh. Macam mana? Yang 2X tambah 2 tu ke teacher? Tak tahu cikgu tanya awak tanya. Cikgu tanya awak boleh ringkas ke tak boleh ringkas? Tak boleh. Okey, kalau awak rasa tak boleh, jangan buat. Sebab apa? Sebab soalan ini dia bukan langkah terakhir kita. Kalau kita tak boleh, tak pasti sebenarnya boleh tak buat. Okey. Okay. Tapi memang ini pun tidak digalakkan buat. Okey, untuk sebelah sini pula bezakan? 2 tambah 0. Okey, tambah 0 boleh tak tulis. Okey, ini bentuk darab ya, bentuk darab. Tengok rumus ya, bentuk darab ialah macam mana punya Okey. So kita dapat pembezaan kali kedua lah. Kita tak tulis dy dx di sini lah. So ini pembezaan kali kedua. So okey, mula. 5 X kuasa 2 tambah 2X kuasa 4 darab 2 tambah 2X tambah 2 darab 20 X kuasa 2 tambah 2X kuasa 3 2X tambah 2. Cikgu tak muat cikgu tulis macam ini ya. Kamu jangan macam saya. Okey. Okey, boleh ringkas? Boleh.
Okey, macam mana? 2 darab 5. Okey, dapat 10. Aha. X kuasa 2 tambah 2X kuasa 4. Okey. Belakang ini, Boleh potong ke teacher? mana dengan mana? Yang 2X tambah 2 tu dengan 2X tambah 2. Sebaris, tadi cikgu tak muat. Dia bukan bahagi. Oh. Tadi kan cikgu tak muat. Okey, tulis semula. Itu sebabnya kenapa cikgu tidak galakkan buat 2 baris macam ni. Okey, cikgu tulis semula. Jauh jarak sini sikit. Okey, tak apa. Supaya nampak mungkin ada kawan pun tak nampak. Okey, sorry. Okey, cikgu tulis balik ya. Okey. So sekarang you nampak kenapa cikgu kata tak boleh potong kan? Sorry. Okay. Awak fikir belakang macam mana nak ringkas dulu cikgu salin depan tadi yang you sudah buat punya. Okay. Sama dengan 10. Okay, belakang macam mana? Sekejap teacher. Yang 2X tambah 2 tu boleh ke darab dengan 20 teacher? Boleh. Okay. Kalau kamu darab dia akan jadi 40x tambah 40 kan? Tapi benda ini kena buat kurungan lah. Okey. Lepas tu sini x kuasa 2 tambah 2x kuasa 3, 2x tambah 2. Sebab sini tak ada, antara 3 ini dia tidak ada tanpa tolak di antara mereka. So kita punya anak panah sekali aja. So kalau memandangkan awak sudah pilih dengan darab 20, yang 2 belakang itu tak boleh darab ke dalam lah. Boleh ya? Okey, boleh lagi? Boleh lagi? Tak boleh ikut. Okey, ikut kita. Sebab ini bukan baris terakhir kita. Okay? Ini bukan baris terakhir kita. So, pulang kepada kamu. Kalau kamu rasa cikgu boleh, kalau rasa tak boleh, berhenti. Tak pasti, berhenti. Sebab dia bukan langkah terakhir kita. Kalau kamu tengok langkah terakhir kita sepatutnya ialah apa? Okey, cikgu tanya ini. Cikgu tanya ini. Maksudnya selepas kita dapat jawapan, kita kena buat apa? Pindahkan. Sorry, semula? Kena X tu kena masukkan dengan negatif 1. X itu kena masuk dengan negatif 1. So sebenarnya cikgu tak kisahlah kamu nak masuk di sini, okey, pun boleh. Kamu nak masuk gunakan baris kedua ini pun boleh. Bergantung kepada kemampuan kamu. Boleh buat sampai mana. Okey. Ya? Sampai situ je. Okey, so masukkan itu, cikgu akan minta orang masukkan sebab cikgu nak tunjuk satu cara. Okey, cikgu, Dini you cuba masukkan untuk baris pertama punya. Cikgu nak cari siapa yang kalkulator warna putih. Sebab dia panjang sangat. Dini you kalkulator warna apa? Cikgu cari putih. Aizat, okey, saya ingat Aizat. Aizat kalkulator putih kan? Aizat ada ke? Aizat tak ada. Cikgu ni ada seorang perempuan lagi kalkulator putih. Siapa? Wardina dengan Sasa. Sorry, siapa yang cakap? Wardina dengan Sasa. Okay, so Wadina you pakai kalkulator putih untuk baris pertama, masukkan negatif 1. Saya nak jawapan. Okay, lepas itu Sasha masuk untuk baris kedua punya. Okay. Sementara tunggu kamu tekan ini, cikgu tengah buat cara ringkas. Kamu tak payah risau, nanti cikgu akan terangkan kenapa cikgu cara ringkas ini ya. Kamu jangan pedulikan saya tulis apa, awak buat kerja awak dulu. Yang orang lain tu bebas kepada kamu. Pilihlah mana-mana satu baris. Okay, buat kerja kamu.
Okey. Sudah dapat jawapan? Baris pertama punya kamu dapat jawapan berapa? Bila awak masukkan 10. 10 10. Semua yang lain tu dapat 10 ke? Okey. Baris kedua punya awak masukkan S berapa terlupa lah cikgu. Okey, masukkan S sama dengan negatif 1. Baris kedua kamu dapat jawapan apa? 810. 400 810. 810. Yang pertama punya dapat 10. Ha. Okey, cikgu nak tanya kamu, bila kamu masukkan, kita punya S ialah negatif 1 kan? Bila awak masuk negatif 1 di sini, ada tak awak pupuk kurungan? Ada tak? Ada? Ada. Okey, yang dapat 810 untuk tempat ini, ada tak awak pupuk kurungan? Tak. Tak. Okey, so 810 itu cuba tekan lagi. Sebab kalau kamu tak pupuk kurungan, dia akan, awak tengok ni ya, kalau awak tulis negatif 1 kuasa 2, kalkulator akan faham 1 saja kena darab 1. So dia bagi awak negatif 1. Tapi kalau awak pupuk kurungan, dia faham sebagai negatif 1 darab negatif 1. Dia akan bagi jawapan positif 1. Beza Okey, cuba tekan sekali lagi. Okey, Dapat 10 teacher. dapat 10 lah. Okey ya. So jawapan dia 10 lah ya. Takkanlah 2 orang salah lagi ya. Cikgu pun tak tahu jawapan. Okey. So jawapan 10-an. Okey. Itu untuk tak kisahlah langsung tak erti ringkaskan, dengan tahu ringkas sikit, okay, kamu akan dapat jawapan yang serupa. Hanya bezanya baris pertama panjang sikit. Okey, cikgu cuba tunjukkan cara ringkas saya kepada kamu. Okey, so apa yang saya akan buat? Okey. Cikgu padam kejap Wow. Yang pentingnya atas ini ajalah. Cikgu masuk kali ya. Yes. Okey. So tadi yang ini ialah kawan kamu punya cara. Okey. Kalau saya, apa yang saya akan buat, cikgu akan kaji ini. Cikgu akan kaji ini. So ini terdiri daripada 5 S kuasa 2 tambah 2S kuasa 4 kemudian kali 2. Okay, cikgu tengah huraikan dia sebab cikgu nak cari faktor sepunya. Okay. Lepas itu sebelah sini punya cikgu nampak ada 2S tambah 2 ada 20. Ada S kuasa 2 tambah 2S kuasa 3, ada 2S tambah 2. Okey, sampai sini boleh faham? Cikgu cuba dengarkan kepada kamu, kalau nanti betul-betul tak faham, awak tak payah buat kerja itu, awak boleh teruskan nilai. Okey, boleh ya? Okey, lepas itu, kamu tengok warna hitam punya. Okey, di sebelah hijau punya ada 5, ada 2. Di sebelah kanan punya ada 20. So, cikgu nampak di sini ada faktor sepunya 10. Sebab 5 kali 2, 10. Sini 20. 20 ialah, okay, 20 ialah 10 darab 2. So, nanti cikgu akan tarik 10 keluar. Bila saya tarik 10 keluar, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Tinggal lagi 2 di sini. Okay? Itulah 2 ini sebenarnya. Okay, lepas tu kamu tengok warna merah punya. Warna merah punya, sini hijau punya ada S kuasa 2 tambah 2S kuasa 4. Sebelah kuning punya S kuasa 2 tambah 2S tapi kuasa 3. So cikgu ambil yang kuasa lebih rendah punya, cikgu ambil saja kuasa 3 keluar. Dan cikgu tulis di sini mana apa nak pakai. Okay. Cikgu ambil ini keluar, so cikgu tulis di sini. So di sini, cikgu tinggal 1 lagi lah. Sebab kita tarik 3 keluar, so tinggal lagi 1. Yang ini habis lah. Okay, so cikgu tarik dia keluar. So kalau kamu tengok sebelah hijau, 5 sudah tak ada. Kita tinggal ini saja. Cikgu nak pakai apa untuk tunjukkan dia. Okay, kita tinggal ini saja. Yang lain tu semua sudah ditarik keluar sebagai faktor sepunya. Okay, untuk sebelah kuning pula, 2S tambah 2 perlu tarik keluar. Sini 2. Okey, yang ini tarik habis. Okey, kejap. Okey, yang ini tarik habis,
yang ada lagi 2S tambah 2. So itu yang benda yang ada So lepas tu faktor punya di tepi, sini buka kurungan macam tu, yang belakang saya buka 2 di belakang dulu. Cikgu buat lah 4 anak panah. Tadi cikgu sempat sampai sini. Lepas tu cikgu sambung So cikgu dapat 10 S kuasa 2 tambah 2S kuasa 3. Ini S kuasa 2 tambah 2S. Cikgu buka kurungan itu pula. 8S kuasa 2 tambah 8X tambah 8S tambah 8. Cikgu cepat sikit So, ini 10 S kuasa 2 tambah 2S kuasa 3. Sebelah sini cikgu dapati ini S kuasa 2, 8X kuasa 2. Saya ada 9X kuasa 2. Ini 8S, 2S, 8S, 8X. So, 18 lah kan? Tambah 18X, kemudian tambah 8. Sekarang kamu cuba masukkan negatif 1 di sini. Tengok boleh tak awak dapat 10? Tekan cikgu tunggu kamu. Boleh dapat 10? Boleh. Boleh. So, kalau kamu erti ringkaskan, tekan ini lebih senang daripada tadi. Tapi tak erti ringkas, ada masalah tak? Tak ada masalah. Jawapan dia serupa. Sebab dia bukan langkah terakhir. Kalau soalan ini, balik kepada soalan ini Kalau cikgu tanya, cikgu bukan tanya ini, cikgu tanya ini. Maka kita terpaksa cubalah ringkaskan. Kalau tak erti, biarkanlah. Paling banyak hilang maka jawapan 1 mark. Boleh So, satu lagi cikgu nak beritahu kamu di sini ialah, kalau kamu tengok tadi bila kita buat pembezaan kali pertama, bila ini pergi ini, saya gunakan rumus 7 kan? Tak ada orang kata bila ini pergi ini pun mesti gunakan rumus 7. Kita memang tengok semula apa yang kita dapat. Kalau ini kita dapat bentuk, ini bentuk kuasa. Yang kali ini tak nampak bentuk kuasa, kita nampak bentuk darat. Pakailah rumus lain. Tak ada orang kata setiap kali pembezaan dia mesti gunakan rumus yang sama. Bergantung kepada apa yang kita dapat pada waktu itu. Boleh So itu dia. So latihan untuk hari ini ialah latihan 2.3. Soalan 1 boleh beza 2 kali. Soalan 2 pun beza 2 kali. Hanya cara penulisan yang berbeza lah. Soalan 3. Soalan 3. Besarkan sikit untuk kamu. Soalan 3. Husna, idea kamu? Guna rumus kuasa. Gunakan rumus kuasa. Kita buat pembezaan. Lepas tu? Lepas tu bandingkan. Ya ke? Beza lagi. So soalan ini kita kena beza sampai 2 kali. Jawapan itu baru kita bandinglah. Boleh? Soalan 4. Cikgu nak dengar idea je. Soalan 4. Eddie? Rasa nak macam mana? Ya je. Soalan 4. Kalau cikgu suruh awak buat soalan ini, rasa awak nak buat macam mana? Pakai idea je. Buat pembezaan kali pertama. Kali pertama. Lepas tu dapat jawapan buat yang kali kedua. Lepas tu buat lagi kali kedua. Lepas tu masuk ganti dalam. So kita masukkanlah Y masuk di tempat Y, dy ds masuk di tempat dy ds,
Pembezaan kali kedua masuk di tempat pembezaan kali kedua. So lepas tu kalau tak silap saya, awak akan dapat satu persamaan dalam sebutan X. Dan kalau kamu tengok soalan ini, dalam nilai-nilai X. Kalau bunyi dalam nilai-nilai X, agaknya apa yang awak tahu? Edi? Apa akan berlaku kalau soalan tanya cari nilai-nilai X? Kenapa nilai-nilai? Dia ada dua nilai je. Dia ada dua nilai. So, maksudnya bila saya buat soalan ini, kita buat akan dapat dua nilai. Bila keadaan akan berlaku dapat dua nilai? Biasanya kita buat dapat satu jawapan aja kan? Dalam keadaan apa awak akan dapat dua jawapan? Punca kuasa tu je. Mungkin ada kerja ialah kita pop dapat benda macam kita dapat benda macam ini. So bila saya pindah ada tanpa tolak 2. Okey, ataupun bila keadaannya kita akan dapat dua jawapan. Okey, orang lain? Kuadratif. Kuadratif. Kita tak tahu mana satu keadaan dia lah. Tapi awak alert kepada dia lah. Sepatutnya awak akan dapat benda-benda macam ini. Kalau awak dapat satu jawapan saja, something wrong. Cuba carilah apa kesalahan kamu. Okay. Khasnya siapa yang selalu gunakan sheet calculate punya, maka awak tahu bila ada dua jawapan, jangan gunakan sheet calculate sebab calculator mampu bagi satu jawapan sahaja. So ini latihan untuk hari ini. Kamu jangan leave dulu Kejap.